Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada petang ini. Kita hadir majlis haul Habib Nuh Al-Habashi, seorang wali besar di bumi ini yang Allah Ta'ala pernah utus, dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habib Nuh Al-Habashi lahir pada tahun 1780-an, wafat pada tahun 1686. Tercatat dalam surat khabar Singapore Free Press, surat khabar British pada 2 hari bulan Ogos tahun 1866. Dilaporkan situ, a killing man who has been around for 50 years passed away a few days ago. He was regarded by the Muhammadian as prophet. He has a habit of entering shops and making it like his own father's shop. British taruh. Habib Nuh, seorang yang macam keling, dia bilang, macam orang India. Yang sudah berada di Singapura selama 50 tahun, meninggal berapa hari yang lalu. Beliau itu dianggap oleh para pengikut Muhammad, iaitu orang umat Islam, sebagai prophet, sebagai nabi, itu sebagai wali lah. Bilang orang ni aneh, suka masuk kedai-kedai orang dan diperlakukan macam kedai bapak dia sendiri. Dia nak ambil apa, dia ambil, dia bagi-bagi orang. Sampai penyelisih itu keluar surat khabar. Sampai British kenal dia. British tahu dia. Habib Nuh. Sampai dilaporkan. Tetapi laporan British itu mengatakan yang memalukan kami ialah apa? Pada hari kematian dia itu, begitu ramai orang yang hadir ziarah kebumian dia. Orang dari selatan-selatan datang semua, mau tak mau, sambil dia caci itu, dia terpuji kemasyhuran Habib Nuh. Datang dari pulau-pulau selatan, naik perahu, naik kereta kuda. Tahun 1866, naik kereta kuda, naik perahu, apa semua, datang untuk hadir kebumiannya. Dan yang paling memalukan, askar-askar British pun, polis British pun nampak menghadiri dia juga. Sebab yang ada askar-askar nampak karamah dia. Nampak ini orang bukan sembarangan. Dan banyak mereka dapat manfaat daripada bertemu dengan Habib Nuh. Habib Nuh namanya Habib Nuh bin Muhammad bin Idrus bin Hadi Al-Habashi. Lahir di mana? Di Singapura ke, di Malaysia ke, di Indonesia. Dia lahir tengah-tengah untuk semua sekali. Dia lahir semua Nusantara, betul tengah-tengah. Dia lahir di mana tengah-tengah tu? Tengah laut. Ketika abahnya sedang dalam pelayaran dari Palembang nak masuk ke Kedah. Kedah tu dulu, Penang tu namanya Kedah jugalah. Nak masuk Kedah, ibunya sudah syarat mengandung, sakit perut nak bersalin. Maka abahnya bernazar, selamat anak aku lahir, aku namakan Nuh. Maka betul lahir atas kapal, maka namakan Nuh, sempurna Nabi Nuh atas bahtera. Ya. Karamahnya Habib Nuh, dia bukan jenis wali mengajar, bersyarah semua, tapi wali semuanya alim. Kalau tak alim, tak jadi wali. Alim, paling tinggi ilmu yang mereka adalah alim Allah. Itu namanya ma'rifat kepada Allah. Kita alim, aku tahu sifat Allah begini, tapi kau tak takut Allah, bermakna kau punya ilmu tidak ada kesan pada dirimu. Kau alim, kau tahu Allah, kau tahu sifat Allah, maha mendengar, maha melihat, tapi kau berani mengumpat, kau berani buat dosa, sedangkan kau bilang Allah melihat, dan kau tahu Tuhan kudrah, tapi kau sandarkan harapan pada yang lain. Kau tahu Allah iradah, tetapi kau masih keluh kesah dengan tindakan Allah terhadap dirimu. Itu tak ada alim tu namanya. Apatah lagi kau tahu macam-macam, tetapi kau tak sandarkan jiwamu kepada yang kau tahu ini, bukan alim namanya. Maka Habib Nuh ni wali min auliya illa salihin, ya. Ketika di Pulau Pinang, kerjanya begitulah. Orang kalau tak tahu, beliau ni jenis wali majzub. Orang tak tahu, sangka dia orang tak betul. Tapi dia lebih pada betul. Dan masyhur, mulutnya sangat masin. Orang takut kalau nampak lebih kurang, kita tengok dia macam satu kategori dia tu siapa? Pengulu dia, Wali Bahlul. Imam Bahlul di negeri Baghdad. Begitulah. Orang kau tak tahu, dia akan gila. Sampai sekarang orang kita kalau begini, dia ni macam Bahlul lah. Daripada Imam Bahlul lah tu. Ini kategori dia tu satu, Habib Nuh kita, ya. Tapi orang takut. Orang kalau tengok dia berhenti, dia tengok orang takut apa dia keluar cakap. Jadi, dia tengok orang tengah duduk-duduk, sembang-sembang, duduk-duduk petang-petang, dia tengok. Sayang buah kelapa setandan, yang muda gugur. Alamak, apa dia cakap ni? Betul besok salah satu yang duduk tu yang paling muda sekali meninggal dunia.
Habib Noh Al-Habasyi ya. Dia apa tu, Allah Maha mengetahui segala yang gaib, tidak mengetahui kecuali Allah. Ajal maut orang tak tahu kecuali Allah. Tapi ada antara makhluk-makhluk yang Allah Taala dia kan nampak tanda-tandanya. Nampak tanda-tandanya. Begitu Habib Ali bin Jaafar kita. Orang datang, berapa orang pemuda datang dengan naik motor, naik apa semua singgah. Tengok orang naik motor pun singgah rumah Habib Ali. Pun Habib Ali layan. Yang satu di antara mereka Habib Ali layan begitu baik, begitu mesra sekali ya. Yang lain semua kawan-kawan naik hati-hati. Wah, kau bukan main, Habib Ali layan kau bukan main baik ya. Esok aksiden budak ni meninggal dunia. Patutlah Habib Ali berikan layanan. Habib Ali bilang, baik-baik ya, baik-baik ya. Baik-baik ya, baik-baik ya, tak ada apa-apa. Baik-baik ya, baik-baik melangkah ke barzah. Baik-baik menghadap Israel tu maksudnya. Allah, wali Allah ya. Wali Allah. Baik, Habib Noh. Umurnya 25, pindah ke Singapura. Pindah ke Singapura atas ajakan Cina-Cina Singapura dengan diberitahu oleh Cina-Cina Penang. Orang-orang Cina-Cina kalau panggil dia siapa? Habib Noh ni panggilnya, baik tu kita bilang ya, kita punya manhaj ni, kita punya ilmu yang kita belajar daripada alim-alim ulama kita, kiai-kiai kita, habaib kita, sama manhajnya ahli sunnah wal jamaah ya. Itu hidup harmoni berbilang bangsa walau macam mana kaum sekalipun. Kita dah tengoklah sejarahnya. Salah satu contohnya Habib Noh macam mana. Dia baik dengan Cina-Cina. Cina-Cina sayang dia. Cina-Cina panggil dia apa? Lato Ong. Masalah Datuk bawa tuah. Dia kalau ada aja bisnes orang menjadi. Dia cakap, Datuk sekali minta Datuk, dia doakan jadi. Allah. Jadi dia orang bilang biarkan Singapura lagi lebih mewah lagi. Ni Datuk Ong bawa pergi Singapura. Betul bawa Singapura, duduk kat rumah, bukan duduk rumah Cina. Duduk rumah Segaf. Ada ribat Segaf di apa Baghdad, di Kandahar Street belakang rumah saya dulu ya. Duduk situ sekejap. Kemudian dia pindah dekat rumahnya di Tanjung Pagar. Tanjung Pagar, sebab itu gelarannya Cikgu Tanjung Pagar. Kerjanya apa Habib Noh ini? Kerjanya setiap hari akan pergi datang ke kawasan Kampung Jawa. Kampung Jawa tu mana? Arab Street. Arab Street tu mana? Sekitar Masjid Sultan. Ya? Setiap hari dia masuk kedai, satu kedai saja. Yang dia masuk kedai tu kita tahu. Yang kabarkan kita dia masuk kedai satu hari satu kedai saja siapa? Guru kami di Hadramaut, Habib Hussein. Mana cerita dia tu yang ada orang sana lebih tahu daripada kita. Cerita dia tu orang sana lebih tahu ya. Habib Noh setiap hari masuk kedai satu kedai saja. Dia kalau orang panggil Habib masuk kedai ana, dia dah masuk kedai lah orang tak apa dia tak masuk. Orang panggil orang tahu masuk. Dia kalau masuk kedai tuan kedai tengok saja, nanti dia minta, aku ambil ini, ambil lah. Aku ambil ini, ambil lah. Suka hati dia nak ambil apa. Kalau kedai gula-gula, kedai budak-budak gula-gula dia ambil lah, ambil. Kadang-kadang dia minta cash register sekali tempat duit. Aku ambil ni, ambil. Begitu dia keluar, dia ambil, tengok ini beza. Kalau wali sama yang apa, orang yang apa suka nak membelit tu lain. Ambil duit, ambil tu tapi untuk diri dia. Ini dia tidak, satu sen dia tidak ambil. Dan lepas tu keuntungan orang itu. Kalau yang bukan wali, mau belajar dengan anak, pengerasnya. Dia yang keras. Orang lain jadi lembik. Begitu ya. Ini apa Habib Noh, dianya tak ada apa-apa. Dia bagi kepada orang lain, tuannya kedai dapat manfaat. Begitu dia keluar saja, apa yang dia ambil terus bagi-bagikan orang. Dia tak ada heran, ini wali-wali tak ada heran. Dia bantu toki kedai sedekah. Sebab kalau sedekah, Allah Ta'ala murahkan rezeki. Kalau sedekah, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Maka dia bantu sedekah. Dan tuan punya kedai gembira. Beri dan kabulnya immediately. Pasal yang jalankan wali, yang sign wali Allah. Begitu dia keluar saja, terus bisnesnya orang datang, orang beli lipat ganda lah pendek kata. Sampailah apa bisnesnya tu boleh bawa maju dengan berkat Habib Noh. Sebab itu orang minta. Satu orang Cina bawa tongkang di tepi sungai, berpeti-peti mangga. Peti-peti mangga. Bilang mangga, tengah tempat panggil bilang buah pau, setengah tempat bilang buah pelam. Samalah. Dia apa namanya, mangga ataupun pelam. Masih dia dah masak, rasanya manis, masih muda rasanya masam. Itu nama dia, mangga. Jadi buah mangga, buah pelam, Cina bawa berpeti-peti. Dia minta sebiji aja. Minta aku sebiji. Tak boleh, taruh balik. Taruh baliklah. Dia taruh balik. Begitu saja habis punggah, tengok semuanya busuk belaka. Allah. Sebab itu jangan kacau wali-wali Allah. Siapa tersinggung wali-wali Allah, Allah isytihar perang. Allah isytihar perang. Habib Noh Al-Habasyi, dia punya karamah banyak bahagian kelautan. Bahagian lautan. Sebab dia dekat laut. Orang nak pergi belayar. Orang nak pergi belayar, minta Habib Noh doa.
Dia doa di pelabuhan. Kalau sekarang lah airport nak belayar, datang berapa sebelum kapal terbang flight, berapa jam nak kena sampai? Paling tidak 2 jam ya. Lagi nak check itu, sekarang lagi nak check vaksin, nak check apa semua, lagi lambat lagi. Dulu 2 jam. Zaman Habib Noh, dia bukan check pasport, dia kapal tau, orang punggah. Orang nak belayar dah punggah kapal apa semua, dah punggah barang semua. Setengah barang orangnya punya belayar, Habib Noh duduk. Dia dudukkan atas peti tu, dia doa. Dia doa punya panjang sampai orang lain punya barang-barang semua dah habis punggah naik kapal, kapal dah belayar, orang ini punya barang masih kat situ juga. Sampai dah habis doa, taqabbalallah minkum. Kapal dah tak ada. Dan orang dulu taat. Kalau gitu maknanya ditahan oleh Habib Noh. Kalau sekarang, Beb cepat sikit Beb, Beb ringkas sikit Beb. Kalau sekarang lah, orang sekarang, kau doa sendiri kalau gitu. Apa nasib kau tanggung lah. Kalau orang dulu taat, orang dulu dengan orang saleh, dengan wali-wali, mereka taat, mereka tak berani ya. Maka Habib Noh pun doa panjang, Habib Noh punya doa dah habis semua. Mana kapal? Dah belayar Habib. Dah lah, sudahlah, balik. Baliklah. Balik. Rupanya kapal karam di lautan, selang berapa lama, dapat tahu kapal karam di lautan, semua mati, semua tak dapat selamatkan. Alhamdulillah, ini orang selamat dengan barang-barangnya pun selamat. Syukur Alhamdulillah. Itu wali Allah ya. Allah yang berikan mereka firasat ke, mereka tahu ya, semuanya begitu. Ada orang lagi nak pergi belayar saudagar. Tanya Habib Noh. Habib Noh bilang boleh. Nak pergi belayar boleh, tapi belayar kapal kosong. Hei, ini orang saudagar nak bawa dia punya barang. Ibaratlah orang nak bawa barang-barang kontainer, boleh. Tapi pergi bawa kontainer kosong. Boleh. Apa nak bawa peniaga? Bawa. Tapi kapal kosong. Barang-barang simpan di gudang, di Pasir Panjang. Maka simpan semua tu di Tanjung Pagar. Simpan di situ. Maka simpan semua situ. Habib Noh bilang pergi belayar, pergi juga. Kapal kosong, tak tahu apa sebab. Sampai tengah lautan, kapal terbakar. Nahoda dengan anak kapal semua dapat selamat, tapi kapal habis. Tapi barang-barang satu tak rugi. Masih ada lagi. Maknanya kalau tulisan nak kena juga. Tetapi masih boleh diselamatkan, masih boleh diselamatkan. Satu orang. Hujan lebat tengah malam. Maka tiba-tiba anaknya sakit kuat. Menangis tengah malam. Ini tahun 18 lebih ya, 1840-an, 1830-an ya, zaman-zaman dahulu ya. Zaman Bien ya. Tiba-tiba dah terbingung-bingung, tak tahu apa nak bikin. Tutup pintu. Buka, tengok Habib Noh, basah pun tidak. Datang, bawa susu. Nyah, kasih anak kau minum. Kasih minum, sembuh alhamdulillah. Yang sembuhkan siapa? Allah. Yang mendoakan siapa? Wali Allah. Jangan lupa ya, kita kalau sebut wali-wali ada karamah, ada apa sekalipun, semuanya dari Allah. Tidak yang sembuhkan kecuali Allah, tidak yang beri sakit kecuali Allah, tidak memberi rezeki Allah, tidak menghidupkan Allah, tidak mematikan Allah. Ini wali mendoakan dan doa dia kabul di sisi Allah. Itu wali Allah ya. Habib Noh Al-Habasyi. Berbagai-bagai karamahannya. Dan di antara karamahannya ialah menjadi satu kebiasaan. Orang-orang kalau nampak tengah malam, dia kalau nak pergi ke pulau-pulau selatan, dia perginya malam. Pulau-pulau selatan tu pulau belakang mati, pulau Berani apa semua tu. Pulau belakang mati sekarang sudah tukar nama. Perdana Menteri Lee Kuan Yew tukarkan nama, jadikan Pulau Sentosa, tempat peranginan. Dulu namanya belakang mati. Banyak orang Batu Pahat duduk sana dulu. Orang Batu Pahat Jawa-Jawa semua duduk sana dulu. Pulau belakang mati. Pulau belakang mati. Kalau nak pergi belakang mati, kalau pergi semua malam. Pakai apa? Orang tengah duduk di pantai tengok. Tengok. Habib Noh jalan atas air. Sampai pulau. Satu pulau dia travel malam dengan jalan kaki atas air sahaja. Dengan jalan kaki atas air. Kau jangan bimbang. Ini semua Allah punya kudrah. Allah punya kuasa. Mana lagi berat? Habib Noh ke kapal? Kapal boleh jalan atas air dari negeri ke negeri, tak tenggelam. Takkan Habib Noh boleh tenggelam? Allah bilang tak tenggelam, tak tenggelam. Allah bilang tenggelam. Dah, habis cerita. Mana lagi berat? Kapal ke duit 10 sen? Kapal lagi berat. Kapal boleh terapung, duit 10 sen boleh tenggelam. Allah bilang tak boleh terapung, tak boleh terapung lah. Allah bilang boleh terapung, Habib Noh ke, kapal ke, siapa ke, boleh juga. Allah punya kuasa. Habis kaki dia tak ada pedal, kaki dia tak ada apa tu, bukan urusan kau. Itu urusan Allah. Habis cerita. Habis cerita ya. Itu urusan Allah. Allah yang punya kuasa. Baik ya. Habib Noh Al-Habasyi. Teringkaskan cerita sedikit. Habib Noh Al-Habasyi ni doanya cukup kabul. Pada hari mati beliau sendiri pergi ke kampung Jawa, balik naik becak.
bawa satu kantong. Ini kain kafan aku. Habib Noh ni anaknya satu perempuan, cucu satu perempuan. Lepas tu dah tak ada zuriat lagi. Tak ada zuriat lagi. Kalau kita dengar sekarang-sekarang ni zuriat ni mungkin daripada cucu saudara, anak saudara, cicit saudara, begitu ya. Kemudian Habib Noh ni adiknya satu Habib Arifin di Pening makamnya. Satu Habib Zain di Johor tapi tak tahu di mana ya. Habib Zain di Johor. Satu lagi namanya Habib Nohnya tu namanya satu adiknya Habib Salikin di Pulau Penyengat, ya, begitu ya. Maka Habib Noh tu pada hari matinya dia balik, maka bawa satu kantong berisi dengan kain kafan. Maka beliau pun bilang sama ahli keluarganya, panggil semua orang. Ini hari mati aku. Ini hari mati aku, sudah sampai janji aku, hari mati aku. Sihat walafiat balik. Lepas tu balik bilang hari mati, maka dia terus duduk, terus panggil anak cucu, sempat pesan-pesan, begitu dia meninggal dunia. Habib Noh Al-Habashi. Alhamdulillah tamu kita sampai ya. Habib Noh Al-Habashi. Begitulah. Ketika beliau meninggal, kalau tuan-tuan baca dalam internet, banyak riwayat tentang hari pengkebumian dia itu, Habib Noh Al-Habashi. Maka pada hari meninggalnya, tuan-tuan kalau pandang dalam internet, tengok haul Habib Noh tu, tentang riwayat kematiannya banyak. Ada yang mengatakan pada hari matinya itu memang jenazahnya tak boleh diangkat, nak dibawa pergi tanah perkuburan bidadari. Tadi kita ada sebut tanah perkuburan bidadari. Bahawasanya tanah kuburan bidadari nak bawa tak boleh angkat sebab dia ada wasiat untuk dikebumikan di tempat yang kubur sekarang ini. Tetapi dia bukan wasiat tuan-tuan sekalian ya. Dia tidaklah wali-wali, tidaklah wasiat tanam aku di sini, kebumikan aku di sini. Tempat wali-wali semua sifatnya, semua para awliya semua sifatnya tawaduk. Semua awliya terima apa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka minta Allah terima saja. Yang mereka minta hanyalah husnul khatimah saja. Tidak mereka minta kemuliaan tidak di dunia, tidak sesudah mati, apatah lagi sesudah matinya. Bahkan mereka lah orang yang paling takut kalau ditolak oleh Allah Ta'ala, kalau dapat su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Namun kerana Allah Ta'ala nak muliakan akan walinya ini, pada hari matinya ketika dia nak diangkat jenazahnya, tak boleh diangkat. Tak boleh diangkat. Cuba nak diangkat, tak boleh diangkat. Sehinggalah seorang mencadangkan, mengapa tidak kita kebumikan Habib ini, kita angkat, kita kebumikan di atas Bukit Palma, bukit sekarang dia tu. Bukit di sekarang itu ya. Maka apabila disebutkan orang begitu, sambil terjemah ya. Apabila disebutkan orang begitu saja, takdir Allah Ta'ala ringan kerandanya tu boleh diangkat. Maka orang bawa pindah daripada Tanjung Pagar, rumah dia tu, bawa sampai ke bukit itu jam masih hutan lagi, masih semak samun lagi. Datang dengan bawa parang, tebas, susah payah bawakan jenazah ni atas itu. Pada itu kita rasa ini bukan wasiat, tidak wali berwasiat akan satu perkara yang susah begitu ya. Maka apabila sampai di atas sana, dikebumikan di sana. Kenapa bukit itu tuan-tuan sekalian? Kerana bukit itu ya, ulama mengatakan kita kalau nak ziarah wali-wali, kita ziarah makam dia bagus ke ataupun ziarah tempat ma'bad, tempat ibadat dia bagus. Dan kita kalau ziarah Fakil Muqaddam, ziarah kubur dia bagus ke, ziarah tempat ma'bad ibadat dia bagus tu, yang di Masjid Ba'alawi tu. Orang bilang makam dia tu adalah tempat semadi jasad dia. Tetapi tempat ibadat adalah tempat diturunkan Allah, madad dapat, rahmat dapat, futuh dapat, tempat dia insaf, tempat dia taubat, tempat dia merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka tempat itu jangan kita tak ziarah biar kita dapat sifat yang sedemikian itu ya. Maka atas bukit itulah tempat Habib Noh tiap-tiap malam berkhalwat pada Allah Ta'ala. Jadi Habib Noh ni ada satu habit, dia suka tengok wayang Cina, Pek G. Main-main. Zaman sekarang orang tengok televisyen, tengok apa, dia tengok live lagi wayang Pek G. Wali Allah, dia tengok wayang Pek G. Kalau musim wayang Cina lah, tak malam ada wayang Cina. Nanti lepas sembahyang Isyak dia tengok wayang Pek G. Depan-depan dia tengok sampai habis. Dah habis, dia naik atas, dia ibadat sampai pagi atas gunung tu. Atas gunung itu. Gunung itulah pintu masuk Singapura dari laut. Sang nila utama masuk Singapura buka pun dari situ juga. Masa British takut Jepun masuk pun disiapkan meriam-meriam pun di situ juga. Tapi rupanya British datang daripada utara ya. Begitu ya. Situlah pintu masuk Singapura. Di situ Habib Noh malam dia ibadat di situ ya. Dia tengok. Kemudian orang tanya, Habib tengok wayang Cina ni, Habib faham ke wayang Cina? Faham? Apa Habib faham? Dia punya bahasa aku tak faham lah. Dia mencerita aku faham.
Tak tahu versi apalah dia punya apa cerita tu, dia translatekan dalam bahasa pahaman dia tu, bahasa apa cerita tu tak tahu. Pokoknya dia bilang, aku faham. Begitulah dia ibadat pada Allah Ta'ala. Selepas beberapa hari dia dikebumikan, ada orang tuntut jumpa keluarga dia. Kenapa kau kebumikan ini jenazah di sini? Ini apa? Ini tanah adalah kami punya. Rupanya itu tempat itu namanya adalah Parsi Lodge. Ada 3 bukit kecil untuk orang-orang Parsi berkelah. Bukan Parsi Iran, bukan Parsi Iran yang Parsi Iran yang Islam sekarang. Ini Parsi yang Majusi. Di situ tempat mereka punya berkelah, tempat mereka punya berkelah. Maka bilang kena bayar ganti rugi. Keluarga Habib Noor collect duit, bayar ganti rugi kepada keluarga Parsi itu. Allah punya takdir, selang berapa hari meninggal salah seorang daripada ahli keluarganya. Baik, jangan main-main dengan wali-wali. Hidup baik, mati baik, ya. Meninggal. Selang berapa hari meninggal. Dalam waktu terdekat 3 hari keluarganya meninggal. Ketakutan orang Parsi itu terus pulangkan wang kepada keluarga Habib Noor. Istilahnya kalau kita bilang, bukit ni aku wakafkan. Terus diserahkan saja. Terus orang jadikan tanah kubur, bikin tanam kubur, tanam jenazah, tanam apa. Sampailah tahun 18 kerana dah ramai orang datang ziarah. Tahun 1880-an, Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Sagaf, yang kita salah satu sebutnya tadi, yang masih keluarga dengan Nong Cik, yang bikin Masjid Hajjah Fatimah, Nong Cik Johor, bikinkan bangunan makam Habib Noor. Atas bukit itu, bikinkan makam Habib Noor, ya. Dulu Semak Samun asalnya. Kemudian tahun 1903, Haji Muhammad Saleh, seorang saudagar daripada Betawi, sahabat Habib Noor, bikinkan masjid di bawah situ. Masjidnya kecil, dipindahkan, dipindahkan situ. Sampai sekarang masjidnya kekal. Kalau di Singapura, masjid-masjid lama kecil gitu dah tak ada lagi. Yang ada masjid lama yang kekal, Masjid Sultan, Masjid Hajjah Fatimah, masjid yang pesen macam masjid itu masih ada. Itulah Masjid Haji Muhammad Saleh. Berkatnya didampingkan dia punya wakaf dengan wali Allah. Allah peliharakan ini wali Allah peliharakan. Kemudian sampailah masa tahun-tahun 40-an, perang Jepun, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Betul belakang makam Habib Noor. Satu di peliknya makam Habib Noor tu, di atas bukit ada perigi. Atas bukit ada perigi, ya. Ada perigi, ada mata airnya. Subhanallah. Biasa atas bukit ada perigi tak, ya? Jarang Datuk, ya. Di atas bukit ada perigi, ya. Atas bukit ada. Semua kena bom sampai ada pokok kelapa belakang dia pun habis juga. Tapi makam Habib Noor terpelihara. Kilang-kilang sebelahnya semua habis. Terpelihara. Alhamdulillah. Orang cemas takut kalau makam Habib Noor mudah diroboh. Sampai tahun-tahun 50-an, tahun-tahun 50-an, baru merdeka, berpisah dengan Malaysia. Mereka nak bikin Universiti Kelautan, Maritime Engineering, University. Kemudian tempat tu nak bikin di situ. Kerana tempat itulah pintu masuk Singapura dari lautan. Nak bikin, macam-macam problem berlaku. Ini tak jadi, ini accident, nampak tempat ni tak terima. Maka mereka bikin universitinya sampai sekarang lah di Pasir Panjang. Tidak di apa tu kita berkata tadi, di Teluk Belanga tadi, ya. Mereka tak jadi bikin di apa tadi kita bilang? Tanjung Pagar tadi, ya. Dipindahkan tempat lain. Sampailah lepas itu Malaysia dengan Singapura dah berpisah. Nak bikin pembangunan pada ketika itu awal tahun 70-an. Banyak terjejas. Maka masjid nak dipindahkan, makam dikorek di sana, bikin jalan, bikin apa semua, termasuk makam Habib Noor. Dah sampai dah buruk, dah masjid tu tak repair lah, pasal nak dirobohkan. Orang minta petition, minta apa semua, tak laku. Sampaikan mufti merayu kepada Perdana Menteri pun tak laku juga. Berserah kepada Allah Ta'ala. Dari kepung, takut nanti orang berontak ke apa kan. Kepung tak boleh. Allah pelihara. Dia punya juru engineer dia masih aja lagi nojanya sampai sekarang. Jumpa sama orang yang nak bikin cari dia punya pakai tripod ini. Tengok. Dia bilang ini tanah tak mau terima, tak mau kasih reading dia. Setiap kali dia bikin bacaan, pagi lain, petang lain, besok lain. Same spot. Lain. Macam seolah tanahnya berombak. Macam mana nak bikin asas kalau begitu? Tanahnya begini. Pagi lain bacaan, petang lain bacaan, besok lain bacaan, same spot. Dia tengok, lain. Wah, dia bilang ini aneh tempat ini. Tapi mereka bilang, dan semua kubur-kubur di sekitaran makam tu dah dipindahkan. Wah, yang memindahkan tu siapa? Mereka yang suka menyebut orang ziarah kubur sebagai kuburion-kuburion. Dari zaman dulu sudah ada. Ini kuburion zaman dululah. Dia gali semua kubur. Tinggal ni 2 kubur tak berani sentuh. Iaitu apa? Makam Habib Noor dan sepupunya Habib Abdul Rahman bin Salim Al-Habashi. Tak ada orang berani nak sentuh. Dia suruh dia. Tak berani, maka mereka bilang, tak apa, kita bersihkan di bawah kaki-kaki bukit itu. Pakai traktor nak sodok dari bawah.
Begitu hari pertama, traktor terbalik. Operatornya Cina. Hari kedua, terbalik. Operatornya Melayu. Hari ketiga, pemadunya Cina juga. Ketiga-tiganya sampai demam. Ketiga-tiganya berobatnya di Makkah. Minta air, sembuh. Begitu ya. Allah, semuanya itu. Lepas itu, chief engineer-nya surrender. Tak berani. Tak berani nak teruskan tugas. Beri laporan kepada pihak atasan. Maka pihak atasan memberi surat kepada pihak berwajib muslimin. Masjid dan makam kekal. Jembatan tahan pisung sampai sekarang. Tuan-tuan tengok. Masih sampai sekarang. Jembatannya pisung. Makam dan masjid tengah-tengah bandar begitu. Subhanallah. Sampailah zaman-zaman akhir sebelum saya pindah ke Hadramaut. Kita tengok, warta berita tengok, kalau surat-surat khabar nak ada pembangunan besar. Bangunan ni semua tak ada. Nah, ini termasuk kawasan masjid kita. Adakah dia orang nak cuba lagi? Adakah dia nak try lagi? Adakah dia dah mula berani semula ke? Ataupun pantang dah terangkat? Kita nak tengok lagi sekali macam mana. Rupanya tidak. Selang berapa hari kita dipanggil. Dia tunjukkan plan. Maka kami nak bikin plan ini semua. Tapi masjid dan makam kau kami tak kacau. Alhamdulillah. Cuma kami minta kau jangan repair dulu. Kerana apa? Sekitaran tu nak kena roboh. Kenapa nanti orang bising? Kalau tahu-tahu kau repair, cantikkan. Ha? Jadi mereka dah selamat, pindah selamat apa? Barulah kau repair. Itulah makam Habib Noh. Di sisi wali-wali Allah Ta'ala, doa cukup kabul tuan-tuan sekalian. Doa di sisi-sisi kubur wali Allah cukup kabul ya. Jadi barakah tu ada barakah tempat, ada barakah masa, ada barakah orang. Nah, ada barakah orang ya. Maka di sisi barakah orang itulah apa? Di sisi orang-orang saleh. Seperti Nabi Zakaria, doa di sisi Siti Maryam dapat anak. Begitu. Kerana wali-wali doanya kabul. Maka orang-orang yang kalau minta di situ doanya kabul belaka. Kabul belaka. Berbagai-bagai hajat, berbagai-bagai minta. Di antaranya Habib apa namanya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa nama? Orang Indonesia. Saya tak ingat, dah lupa lah, lama tak jumpa. Dia datang ceramah Habib Noh. Tiba-tiba kapal dah sian. Orang biasa kalau dah Jakarta masuk, dia turun di Batam, dia sembrang, dah dekat. Jadi bayar pun tak mahal. Tengah-tengah lautan, feri semua kena berhenti. Pasal ada kapal besar nak lalu. Berhenti, dan kapal nak lalu bukan macam kereta, traffic light berapa minit saja. Ya? Tunggu berapa lama? Dah macam mana? Dia cerah, ya Allah, aku datang ni kerana Habib Noh. Ya Habib Noh, aku minta karamah kau, peliharalah aku punya urusan ini. Betul. Kapal selamat lalu sampai sana, terperanjat tengok airport, kapal belum naik lagi. Passenger pun belum naik, dah naik kapal terbang, kapal belum naik lagi. Kapal belum taruh, flight belum take off lagi. Apa pasal? Ada something wrong, engine kedah apa begitu. Jadi mereka repair ke apa begitu, begini apa semua. Selamat, dia orang Habib ni dapat naik saja. Habib dapat naik saja. Terus, okey, sekarang ready for flight. Terus flight. Habib Noh tahan tengah laut. Habib Noh tadi kapal ferry ditahan tengah laut. Itu kapal terbang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang. Anak dia dah besar, dah bujang. Dah pergi makan Habib Noh, cubalah nak minta apa, mintalah. Ya Allah, minta anak lagi, ya Allah. Dengan berkat Habib Noh beri anak. Balik selang berapa bulan tak lama, bini dia tak datang uzur. Dia kan dah menopause lah, dah umur juga. Sekali cek dia punya mengandung, bunting, bini dia dapat anak. Jadi anak dia yang abang dengan adik beza 19 tahun. Allah, main minta-minta aja dapat. Ada seorang jumpa kita, apa dia bilang, mak mentua saya dulu bisu. Main. Siapa banyak bisu nak cakap pergi sana. Siapa banyak cakap nak diam pun pergi sana. Boleh jadi pendiam sikit. Kalau banyak sangat cakap pun pergi sana, minta jadi pendiam, boleh jadi pendiam. Tak bisulah, boleh jadi pendiam. Mak mentua saya dulu bisu. Tak cakap bisu. Sekali kemudian ketika dia mengandung, dia bermimpi dia mandi susu di makam Habib Noh. Di belakang makam. Maka dia ceritalah dengan family dia dengan sign language dia, ua begitu begini, sampailah orang faham, bawakan susu, mandikan dia di sisi makam Habib Noh. Selang berapa hari keluar perkataan, sekarang dah becok dah mak mentua saya dah tu. Ya Allah, dah cakap dah biasa dah. Allah punya kuasa begitu ya. Haul Habib Noh. Setiap tahun haulnya tu sangat barakah tuan-tuan sekalian. Sangat barakah haulnya Habib Noh. Setiap tahun kalau yang hadir haul tu, kita taksirkan, kita paling banyak masak dulu, masak nasi semua 4,000, 5,000 naik sampai maksimum 10,000. Tukang masak tak berani nak masak lebih lagi ya. 10,000 menurut polis yang jaga hadirin ramai tu, dia bilang lebih kurang ditaksirkan yang hadir 17,000 yang hadir ya. Haul Habib Noh, Masya Allah ya. Dan setiap kali haul, masjid tak pernah keluar duit walau 1 sen sekalipun.
Orang sumbang derma, Masya Allah, semuanya tu. Semua tu Allah murahkan rezeki mereka. Sampailah pada hari ini. Sampai kalau di Hadramaut sana pun saya tak tinggal bikin majlis haul Habib Noh. Habib Masyur datang, Habib Umar datang, Masya Allah. Haul Habib Noh. Habib Masyur tak tinggal datang. Habib Masyur yang ceramahnya. Allah. Saya ulang cakap Habib Masyur pada petang ini. Habib Masyur bilang, haul ni sekarang ni sedang berlaku di Singapura sekarang ni. Sedang berlangsung di Singapura. Habib Masyur sebut, haul yang nama haul Habib Noh di mana? Yang di Singapura ke yang di sini? Ini saya ulang cakap dia. Yang haul Habib Noh yang mana sebetulnya? Yang di sana ke yang di sini? Yang di mana tuan-tuan? Habib Masyur tanya lagi, Habib Nohnya di mana? Habib Nohnya di Barzah. Dan Barzah tu di mana? Barzah tu alamnya special. Dia boleh datang, dia boleh menerawang ke mana-mana pun boleh dia nak ziarah. Dia boleh ziarah ahli Barzah tu. Ya, dia bilang, Habib Masyur bilang, aku boleh cakap, yakinkan depan kamu bahawasanya Habib Noh ada di tengah-tengah kami sini. Ini cakapan Habib Masyur, ya, Mufti Hadramaut. Saya ulang cakap dia, ya. Saya ulang cakap dia. Kalau kita ni manalah boleh nak cakap perkara-perkara yang begitu, ya. Mereka cakap semua ada dalil. Dia disebutkan hadis-hadisnya apa semua begitu, ya, tentang arwah para salihin. Sebab itu kita mesti nak bikin. Mesti nak bikin. Ada hikmah pasport saya belum clear. Kalau pasport dah clear, saya masuk Singapura, saya bikin hall yang kat Singapura. Jadi saya tak bikin kat sini. Rupanya Allah Ta'ala nak kita bikin yang di sini. Begitulah tuan-tuan sekalian dengan berkat. Kita minta sepatah dua juga cakap Kiai Anwar. Kita Anwaruddin, ya. Kadang saya banyak lupa. Khususnya 2-3 minggu ni banyak lupa. Kadang nama-nama kawan lama tak jumpa, lupa. Anwar apa? Lagi Anwar Kuningan. Betul, ya. Jadi kita minta ini kiai ini dari mudanya tak tinggal adalah penziarah setia Habib Noh. Masih datang, tahu. Assalamualaikum. Kiai sudah datang. Allah. Dia ada Mekah Habib Noh sampai sekarang. PKP dia stop. Sekarang buka PKP aja, Habib Noh dulu dia sudah datang. Ya Allah. Monggo Kiai, monggo. Dia nak pergi masuk Singapura daripada Johor. Tapi dia takut nanti kalau dah masuk susah balik dak sini apa semua begini. Jadi ingat dia dah habiskan beres. Dia nak bertangi lagi sekali. Semalam kita jumpa di Hall Habib Hasan Syatiri. Bilang kita kata hall. Jadi dapat hadir hall Habib Noh tanpa perlu masuk Singapura. Tengok Habib Noh undang dia juga. Tak miss. Cakap sikit Kiai. Sepatah dua. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama